Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isnin, salam PKP. PKP ya, PKP. Jadi PKP ini SOP diperketatkan. Oke, jadi hari ini saya kerakam video lah. Video berdurasi lebih kurang 30 minit. Daripada Kolej Vocasional Pertanian Chenor sampai rumah lah. Saya dah turun. Jalanan agak berliku-liku sebab kita akan lalu ke jalan kampung. Jarak tak jauh mana, sekitar 23 km saja. Daripada Kolej Vocasional Pertanian Chenor ke Felda Purun. Ya, dalam kereta tak payahlah pakai face mask. Takkan lagu Okey, ramai kat luar sana yang tak tahu Kolej Vocasional Pertanian Chenor. Apa ada kat Kolej Vocasional Pertanian Chenor ni? Ramai orang sangka vocational ni masih macam dulu-dulu lagi lah, iaitu pelajar tingkatan 4 atau 5 PSPM sambung belajar atau kerja kan. Tak ya. Kolej Vocasional Pertanian Chenor ni sejak 2013 kita dah ada ambil pelajar kohort yang pertama Pelajar kohort pertama 2013 yang mengikuti pengajian selama 2 tahun di peringkat sijil vocational dan lagi 2 tahun sekiranya pointer cukup syarat kelayakan akan sambung di peringkat diploma. Diploma ni dia akan dapat 2 lah. Satu dia dapat diploma di bidang vocational. Yang kedua, pelajar ni juga akan dapat sijil kemahiran Malaysia. Di batch pertama dulu dia dapat sijil SKM tu sampai tahap 4 lah. Tahap 4. Tapi yang terbaru ni dia sampai tahap 3 je lah. Sijil vocational Malaysia, sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Tapi tak nak cerita panjang sangat lah pasal benda tu. Cuma nak cerita apa yang ada di Kolej Vocational Pertanian Chenor. Itu lagi penting. Biar semua orang tahulah kan apa yang ada dekat Kolej Vocational Pertanian Chenor. Supaya tak ada berlaku kerugian lah. Kita rugi masa dengar cerita-cerita, tak tahu sebenarnya, bukan dengar cerita, tak tahu apa yang ditawarkan sebenarnya. Kolej Vocational Pertanian Chenor ni pada asalnya kita menawarkan 10 program semuanya program-program pertanian di peringkat sijil sehinggalah ke peringkat diploma. Jadi sekarang ni dah dikurangkan pada hanya ada 8 program saja. Yang pertama sekali kita ada program agroindustri tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua kita ada agroindustri ternakan ruminan. Kemudian kita ada agroindustri aquacultur. Kemudian kita ada agroindustri ternakan poultry. Kita ada teknologi landscape, seni bina landscape. Kemudian kita ada horticulture. Kita ada pemprosesan makanan. Kita ada mekanisasi agro. Itulah dia program-program yang ditawarkan. Memang banyak. Jadi kita target ni sebenarnya kita target untuk anak-anak lepasan PT3 lepasan PT3
yang mana dia lebih cenderung kepada bidang kemahiran. Cenderung kepada bidang kemahiran. Maknanya akademik dah tak berapa nak boleh P sangat orang kata. Jadi kita target anak-anak inilah untuk masuk untuk masuk sini. Sebab ini kalau ikut pada sejarah KV ni dulu, KV ni ditubuhkan apabila kerajaan melihat ramai anak-anak yang lepasan tingkatan 5, ada SPM pun sebahagiannya, tapi tak boleh nak pergi kerja, tak boleh nak pergi kerja, kemahiran tak ada, pengalaman lagilah tak ada, kan. Jadi tercetuslah idea kerajaan pada ketika itu untuk buat transformasi dalam bidang vocational pendidikan vocational, iaitu mewujudkan college vocational. Maknanya daripada umur 16 tahun lagi anak-anak ini akan masuk belajar secara teori dan praktikal. Teori dan praktikal. Dan anak-anak ni dia akan belajar kemahiran secukupnya. Bukan sekadar belajar teori daripada buku. Anak-anak ni juga perlu melakukan tugasan-tugasan amali, hands on, sehinggalah mereka mahir, ataupun kita sebut competent. Kemas sikit bunyi dah, competent. Sampailah anak-anak ini mahir, Jadi di college vocational ni, anak-anak di college vocational ni akan didedahkan daripada daripada awal, daripada tak tahu apa-apa tentang bidang pertanian, sehinggalah mereka ni mampu memikirkan, merancang, melaksanakan ataupun menjalankan sebuah perniagaan. Itulah target kita lah, kan. Tapi bergantung jugalah pada keinginan, kemahuan, kesungguhan anak-anak, kan. Kita cuba sediakan yang terbaik. Jadi bergantung pada anak-anak pula lah disiplinnya macam mana. Nak masuk kelas, nak masuk kelas, itu perkara nombor 2, nombor 3. Tapi yang pertama sekali yang kita perlu fikirkan secara positif ni ialah anak-anak ini akan lebih bersedia. Dia akan lebih bersedia untuk terjun terus ke sektor pekerjaan lah. Dan anak-anak lepasan daripada college vocational pertanian Cendor ni, mereka mempunyai confidence level yang tinggi untuk menjalankan kerja, sebab mereka telah pun berpengalaman. Ni bukan cerita kosong, saya sendiri pergi bertemu dengan pemilik-pemilik syarikat dekat luar sana lah, yang mana tempat anak-anak ni praktikal, on job training. Sebelum mereka tamatkan pengajian tu, dia kena on job training lah, praktikal lah, timbul pengalaman sebenar. Jadi pemilik-pemilik syarikat ataupun ladang-ladang yang besar kat luar sana memang sangat teruja, memang sangat teruja, memang memerlukan generasi muda yang memang ada knowledge basic pun tak apa, dia kata, kan. Sebab biasa company ni dia akan retrain balik, kan. Dia kata yang ada knowledge dan yang keduanya ada skill. Skill tu yang penting, Jadi kebanyakan pemilik-pemilik syarikat ataupun ladang yang besar-besar ni kata mereka tak perlu terlalu melatih anak-anak lepasan daripada college vocational pertanian Cendor ni. Tak perlu terlalu melatih. Itu ayat tu yang menyebabkan kami di college vocational pertanian Cendor ni rasa terharu lah. Maknanya apa? Maknanya apa yang kerajaan hasratkan selama ni, untuk menghasilkan tenaga kerja mahir hampir-hampir menjadi kenyataan yang sebenarnya. Kenapa saya kata hampir-hampir? Sebab kita kena ingat, kan, proses pembelajaran ni adalah sesuatu yang sentiasa berubah. Sentiasa berubah ikut kehendak pasaran, kan. Kita tak boleh kata kita telah berjaya, kan? Kita tak boleh cakap macam tu, kan. Kita telah hampir-hampir berjaya
melahirkan tenaga kerja yang mahir untuk memenuhi pasaran yang ada di negara kita. Itu pihak industri yang cakap, bukan saya yang cakap kan. Cuma saya ulang balik lah kan. Apa yang telah saya terima, dengar sendiri daripada pemilik syarikat kan. Jadi yang dekat luar sana tu, yalah, saya nak menyeru lah kan. Sebab sekarang ni negara kita dibadai oleh pandemik. Bukan negara kita lah, seluruh dunia dibadai oleh pandemik COVID-19. Semua orang pun tahu. Tengok ni ada face mask, walaupun dalam kereta dia pakai laju lah. Jadinya takwim pembelajaran apa semua dah terganggu kan. Kita tak boleh salahkan pandemik ni semua takdir kan. Tapi kita kena belajar beradaptasi macam mana kita nak menyesuaikan kehidupan kita dengan situasi yang berlaku sekarang ni kan. Okay, jadinya apabila dibadai oleh pandemik COVID-19, banyaklah aktiviti ataupun program-program yang telah dirancang untuk memperkenalkan kolej vocasional ini kepada pelajar-pelajar, ibu bapa, pihak sekolah di luar sana. Terhalang tak boleh nak buat jadi hari ni saya share lah melalui video ni kan. Orang yang patut memohon masuk ke kolej vocasional pertanian Chenor, siapa dia? Mereka adalah lepasan tingkatan 3 tahun 2020. Okey, tahun 2020. Itu untuk tahun ni lah, untuk tahun 2021 lah. Dengan kata lain adalah untuk lepasan tingkatan 3 ataupun dulu ada PT3, lepasan PT3 kan. PT3 tak ada. Lepasan tingkatan 3. Okey. Yang umur dia nak masuk 15 masuk ke 16 tahun. Itu yang pertama lah. Yang keduanya mestilah warga negara Malaysia lah. Warga negara Malaysia. Yang ketiga, penting bagi saya, yang ketiga ni, anak-anak ni mesti dia nampak dia punya prospektus kerjaya dia apabila dia masuk ke kolej vocasional pertanian Chenor. Kita tak nak anak-anak ni dia masuk sebab mak ayah suruh masuk. Tak boleh lah. Kawan-kawan ajak masuk. Kita tak nak macam tu. Kita kalau boleh, kita nak anak-anak ini masuk sebab dia tahu kenapa dia masuk. Dia minat apa yang dia nak belajar. Itu. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, nak tahu secara terperinci program-program yang ditawarkan di Kolej Vocasional Pertanian Chenor, belajar apa kan, waktu belajarnya bagaimana kan, siapa tenaga pengajarnya, apakah laluan kerjaya selepas daripada Kolej Vocasional Pertanian Chenor kan, bolehlah menghubungi nombor yang saya akan sertakan di ruangan description penerangan kat bawah video ni. Okay, just call that number. Okay, call je nombor tu ataupun boleh WhatsApp. Okay, alright. Jadi balik semula pada Kolej Vocasional Pertanian Chenor ni, saya nak cerita je lah kan. Benda ni bukan benda formal lah, sambil-sambil saya nak balik rumah kan. Ramai di kalangan graduan Kolej Vocasional Pertanian Chenor ni sudah mula membina kerjaya. Maksud graduan ni yang tamatkan pengajian dia selama 2+2, 4 tahun lah. Hampir 100% ya. Graduan lepasan Kolej Vocasional Pertanian Chenor ni telah pun berjaya dipasarkan. Dipasarkan tu ada dua. Dipasarkan yang pertama, iaitu graduan ini telah pun bekerja di industri, sama ada dalam bidang yang mereka pelajari ataupun bidang lain. Maknanya dah bekerja. Yang kedua dipasarkan apa maksud dipasarkan ni? Maknanya yang berjaya lah. Graduan lepasan Kolej Vocasional ni telah pun berjaya menyambung
pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Maknanya walaupun PT3 tak berapa cemerlang, tak berapa gempak orang kata kan, tapi masuk kolej vocational, mereka ni ada satu semangat untuk tebus balik orang kata kegagalan waktu di sekolah lama. Mereka masuk ke KV Pertanian Ceno, belajar bersungguh-sungguh, lengkapkan modul semua, belajar akademik dengan baik sekali dengan semua tenaga pengajar di KV Pertanian Ceno kan. Akhirnya mereka dapat keputusan yang baik, dan sekarang ni mereka sedang belajar di universiti, di peringkat ijazah sarjana muda. Siapa kata budak KV tak boleh masuk universiti? Boleh kan? Walaupun kita punya target utama ialah untuk menghasilkan tenaga kerja mahir, ataupun menghasilkan usahawan, entrepreneur, menghasilkan usahawan. Tetapi yang berminat untuk sambung belajar pun masih boleh sambung belajar, buat ijazah. Kita ada anak-anak kita yang anak-anak graduan kita yang dah ataupun yang sedang belajar di UCAM, di UCAM, University Agro Science, UCAM. Ada juga yang sedang belajar ijazah sarjana muda di peringkat ijazah di UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Ada ada juga anak murid kita, anak-anak lepasan KV kolej vocational, bukan sekolah menengah teknik, sekolah kolej vocational, yang sekarang ini membuat ijazah di UPSI. Jadi kita nak kata apa? Nak kata KV, masuk KV tak ada masa depan dan sebagainya. Itu semua gosip je tuan-tuan, gosip je kan. Mana boleh cakap macam tu? Takkanlah kerajaan nak mencipta satu sistem yang menggelapkan masa depan anak bangsa. Tak logik lah. Saya tak logik. Memang tak logik langsung kan? Jadi kerajaan buat ni sangat baik. Cuma masyarakat kat luar sana kena tanya kepada kami kan? Tanya kepada kami kan? Sebab kami akan sampaikan apa sebenarnya yang berlaku di Kolej Vocational Pertanian Ceno, apa yang ditawarkan, bagaimana proses belajarnya kan. Janganlah terlalu, orang kata apa ya, janganlah terlalu percayakan sangat apa-apa yang keluar di media sosial, ada yang keluar di media-media elektronik yang belum tentu ada kesahihannya kan. Jadi untuk dapatkan maklumat yang paling tepat, hubungi kami. Nak masuk Kolej Vocational Pertanian Ceno, jangan tanya tempat lain, tanyalah kami di Kolej Vocational Pertanian Ceno kan. Untuk pengetahuan semua juga, kenapa graduan lepasan Kolej Vocational Pertanian Ceno ni boleh sambung buat degree. Kenapa? Sebab diploma kami dah 6 program ya. 6 program di Kolej Vocational Pertanian Ceno telah pun mendapat akreditasi penuh. Akreditasi penuh daripada pihak MQA. Maknanya diploma alhamdulillah laku. Jadi ada lagi 4 program telah pun mendapat kelulusan MQA 01 dan dalam proses untuk mendapatkan akreditasi penuh. Itu kami sedang usahakan. Jadi tak perlu risau, tak perlu sangsi, tak perlu ragu-ragu. Kalau rasa ada anak ke, adik ke, ataupun saudara mara ke yang lepasan PT3, ataupun lepasan tingkatan 3, bolehlah memohon masuk ke Kolej Vocational Pertanian Ceno. Mohon masuk. Sebelum mau masuk, tanya dulu kami apa yang berlaku. Apa yang berlaku kat dalam tu, apa berlaku dalam pagar Kolej Vocational.
Dia orang belajar apa? Belajar ni kena bayar banyak mana kan? Yuran banyak mana? Ada yuran pengajian ke? Ada yuran amali ke? Ada. Itu semua tanya kami kan. Sebab college vocational ni konsep dia ialah pembelajaran percuma. Tu dia. Pembelajaran percuma. Yang duduk asrama pun bayar yuran asrama, ikut kelayakan ibu bapa kan. Ikut kelayakan ibu bapa. M40, B40, alamak RM1 sehari. Tu dia. Yuran asrama samalah dengan yuran asrama sekolah-sekolah lain, walaupun kami berstatus college vocational. Jadi untung sangat-sangat lah. Zaman saya dulu tak ada college vocational ni. Zaman sekarang ni je ada college vocational. Okey ya? Okey tak? Okey sekat ni harap okey lah sebab ni video. Aduh, saya dah sampai ke jalan kampung saya ni. Jalan nak pergi ke kampung saya ni sempit. Sempit dia tuan-tuan. Kereta tak boleh selisih. Biasalah orang kampung, sesuai lah mengajar college vocational pertanian kan. Saya memang orang kampung, orang Felda kan. Nampak kat luar tu, nampak pokok sawit. Alhamdulillah lah, rezeki sawit yang diusahakan oleh arwah ayah saya dan mak saya kan. Itulah yang menyara kami anak adik-beradik lah. Kami belajar lah masing-masing. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala bagi semua. Tapi rezeki adalah untuk orang-orang yang berusaha. Itu kena ingat lah kan. Okay, nak cerita apa lagi pasal college vocational? Saya rasa tak perlu kita nak fikir sesuatu yang rumit lah kan. Sebab bagi saya college vocational ni memang cukup baik kan. Janganlah paksa-paksa anak. Kalau anak dah tak boleh nak belajar dalam bidang akademik kan. Kita tahu keupayaan anak-anak kita tahu. Daripada sekolah tadika masuk sekolah kebangsaan sampai sekolah menengah, kita tahu keupayaan anak-anak kita. Jadi kalau anak tu dah tak boleh pergi dalam bidang akademik kan, mohon masuklah ke college vocational pertanian Cina. Ini sekitar sini lah ya. Sekitar Pahang ni. Masuklah ke college vocational pertanian Cina. KL, KL pun boleh. Kami ramai anak murid daripada Selangor, Kuala Lumpur, Kelantan. Ramai. Bukan Pahang saja kan. Kalau orang Pahang tak nak buat macam mana? Kita import lah student daripada luar kan. Rugilah anak-anak Pahang. Duduk dekat dengan college vocational pertanian Cina tapi tak mendaftar masuk kan. Okey. Cikgu-cikgu kat luar sana pun kalau kaunselor ke cikgu ke kan, kalau rasa nak tahu lebih detail lah pasal college vocational, boleh WhatsApp saya. Saya akan sertakan nombor telefon saya lah di ruangan description video. Panjang ni berceloteh pompeng pasal college vocational. Ini adalah video pengenalan pertama lah kan. Saya berceloteh lah kan. Dah habis waktu kerja boleh lah celoteh kan. Kalau waktu kerja saya kena buat skema macam TV pendidikan. Sambil tengok video tu, janganlah lupa tekan tu subscribe tu. Minta subscribe channel YouTube saya. Bila Ayah Jadi Cikgu. Tu dia channel YouTube saya. Sebelum ni tak banyak masa lah, sibuk kan. Ini baru kita nak start nak aktifkan YouTube channel ni. Sebab saya memang nak sampaikan banyak-banyak benda lah, banyak perkara lah kepada semua subscriber. Boleh juga follow saya punya fanpage Facebook saya. Sama juga, Bila Ayah Jadi Cikgu. Bila Ayah Jadi Cikgu. Anak-anak saya panggil saya ayah kat rumah. Ayah dia kerja cikgu. Bila Ayah Jadi Cikgu. Cikgu dekat sekolah sekarang ni, lepas ni kena jadi cikgu kat rumah juga. Kat sekolah jadi cikgu, kat rumah pun kena jadi cikgu. Dah berhenti kat sini sebab selisih. Selisih terlepas.
dapat selisih. Biasalah, jalan kampung. Saya tak komen kerajaan sebab ini jalan kampung. Kalau kerajaan lebarkan, alhamdulillah, syukur kan. Tapi ini pun dah banyak dah perubahan, alhamdulillah. Lepas tu saya mula-mula lalu jalan ni dululah kan. Mula-mula saya pindah balik semula ke Negeri Pahang. Woi, teruk jalan ni. Sempit, lubang. Yalah jalan kebun. Takkan nak salahkan kerajaan pula. Aduh. Kita boleh minta lah. Tapi alhamdulillah lah, ketua-ketua penduduk dekat sini kan, ketua tempat, ketua kampung semua, dia dah buat permohonan agaknya lah kan. Saya tak tahu. Buat permohonan pada kerajaan. Jadi kerajaan dah lebarkan sikit jalan, dah turap, dah lebih selesa lah. Kalau dulu perjalanan saya daripada rumah nak sampai ke sekolah mengambil masa lebih kurang 40 minit. 40 minit. Sekarang normal drive, pemanduan secara normal dalam 30 minit. Hari ni panjang sikit. Sebab apa? Sambil drive sambil berceloteh pasal kolej vocational. Kolej vocational Pertanian Cendana. Kita ada banyak KV, kolej vocational dan sekolah menengah teknik ada 90 lebih. Wah, seluruh negara. Rasanya rakyat Malaysia cukup familiar lah kan, dengan sekolah menengah teknik, sekolah menengah vocational sebelum ni. Saya sendiri pun lepasan sekolah menengah teknik. Bangga sampai hari ni saya bangga. Saya adalah pelajar sekolah menengah teknik Kuantan. Bangga sebut. Sekolah menengah teknik Kuantan, batch tahun 1994, 95, SPM tahun 95. Nostalgia sekolah tu. Cikgu-cikgu masih ada yang dah bersara, ada juga yang dah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Dia dah masuk ke kawasan ladang kampung saya dah ni, Fedah Purun. Banyak lembu. Lembu banyak kat sini. Kena hati-hati. Kita manusia ada akal. Kita kena fikir, kita yang kena hati-hati. Jangan marahkan lembu. Nak marahkan tuan lembu tak boleh juga. Tuan lembu pun nak mencari rezeki yang halal kan. Ni anak-anak muda Fedah Purun ni, kebanyakannya golongan generasi kedua yang menternak lembu lepas kat ladang ni, ragut rumput-rumput yang ada kat bawah pokok kelapa sawit. Cuma adalah juga isu kalau lembu tu tersesat kan. Mungkin lembu tu tak pakai waste kan, dia tersesat masuk ke rumah-rumah orang, makan pokok bunga. Alamak, hai. Makan pokok bunga, makan sayur-sayur kat rumah. Dah itu, alah, itu tak boleh nak komen lah kan. Ialah benda ternakan lepas, bebas je. Tapi bagi saya is okay lah, tak ada isu sama. Sebab mereka berusaha untuk bekerja sendiri. Okay, alhamdulillah saya pun dah sampai rumah. Dipendekkan cerita gitulah ya. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan ke apa berkaitan dengan Kolej Vocational Pertanian Cendana, boleh tanya saya lah. Dan kalau nak tahu apa-apa, contohnya nak minta saya review unit-unit yang ada dekat Kolej Vocational Pertanian Cendana tu pun boleh, insyaAllah saya akan usahakan, saya akan buat video lah lepas ni, biar semua dapat tengok sendiri kan apa yang ada dekat KV Pertanian Cendana, supaya lebih ramai anak-anak ni merebut peluang untuk belajar di KV Pertanian Cendana. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua yang sudi menonton video ini. Kalau rasa video ni cukup bermanfaat kan, untuk semua jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Okey, itu saja. Assalamualaikum.